alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 61, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang ketiga daripada 10 perkara, yang ketiga daripada 10 sifat mahmudah, sebagaimana yang dijatuhkan, sebagaimana Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab Arba'in. Zuhdun, kita sebut dengan zuhud. Zahida yazhadu, zahuda yazhudu, zuhdan. Kemudian kita sebut dengan zuhud. Dia zuhdun bila kita wakaf, dal bagi mati, he bagi mati. Jadi he tu diletak baris yang seumpama hak huruf sebelum. Zai sebelum bagi depan, he bagi depan lah. Zuhud, gitu. Dia zuhdun. Macam ginilah. Sabrun. Bila kita wakaf, ra kita baca bagi mati. Jadi be bagi mati, sabr. Ataupun kita pergi duduk bagi be, bagi mana? Sebelum daripada be huruf sad. Sad bagi apa? Bagi atas. Sabar. Zuhdun, zuhud. Syukrun, syukur. Ada gitu. Jadi zuhdun kita sebut dengan zuhud. Zahid, orang yang zuhud. Zahid isim fa'il, orang yang zuhud. Zuhdun sifat tu, sifat kepujian yang ketiga, zuhdun. Kita sebut dengan zuhud. Apa di zuhud? Arti zuhud benci akan dunia dan berpaling daripada dunia. Benci akan dunia dan berpaling daripada dunia. Benci hati akan dunia dan berpaling hati akan dunia. Itu zuhud. Kemudian nanti dia akan bicaralah berkaitan dengan zuhud ni. Zuhud ni ada pembicaraan berkaitan dengan kedudukan zuhud. Kedudukan zuhud hak peringkat orang awam, zuhud hak peringkat orang khawas, zuhud hak peringkat khawasul khawas. Dia ada peringkat-peringkat belaka. Sebagaimana yang terdahulunya, sifat mahmudah yang pertama taubah. Sifat mahmudah yang pertama taubah. Taubah orang awam, taubah daripada zunub, taubah daripada segala dosa. Taubah peringkat khawas, dia taubah daripada ghafalah, taubah daripada kelalaian. Taubah daripada kelalaian, lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kesalahan yang besar, satu dosa yang besar. Tapi itu bukan bicara syariah, itu bicara maqam. Orang sampai maqam aulia, maqam fana, tiba-tiba
lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil ghafalah, lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun lupa hanya sekejap sahaja. Satu kesalahan, satu dosa yang besar, tapi bukan dosa syariah. Apa dia ni? Jadi mereka pun taubah daripada ghafalah, daripada kesalahan, lalai, lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana lupa akan Allah sesaat dihukumkan riddah, dihukumkan murtad. Riddah apa tu? Bukan riddah murtad agama, riddah murtad maqam. Kita bicara syariah, riddah murtad wal iyazabillah, berpaling daripada agama Islam kepada agama kafir, jatuh agama dia panggil, itu murtad. Adapun riddah murtad maqam, jatuh maqam, maqam yang tinggi di sisi Allah, maqam muqarrabin, lupa kepada Allah sesaat, murtad, jatuh maqam, bukan jatuh agama. Jangan gitu kau, jangan pergi pada murtad agama. Oh, tu lauk jauh sangat, salah pengajaran. Lupa kepada Allah sesaat, murtad, kafir. Islam pagi, kafir petang. Islam petang, kafir pagi. Itu orang Islam di akhir zaman. Nabi kata, ni. Lupa kepada Allah, kafir. Tengok lembu, dia ingat Allah, kafir, murtad. Ni sesat. Ni ajaran karut. Tapi dijumpa mana ayat murtad tu? Dijumpa ayat murtad dalam kitab Haqiqah. Jadi murtad di situ bukan murtad syariah, murtad maqam haqiqah. Tapi dia membaca sendiri yang diharamkan membaca sendiri. Dan kita haqiqah, nahnu qaumun tahrumu mutala'atu kutubina. Kami golongan haqiqah mengharamkan mutalaah kitab kami tanpa berguru. Haram baca sendiri. Dia jumpa kitab-kitab tasawuf haqiqah, dia baca sendiri. Jumpa di dalam tu lupa kepada Allah sesaat, aku qadaitu bi riddati, aku menghukum diri aku riddah, murtad. Oh, ni murtad agama. Ni sesat ni. Murtad, riddah, apa ni? Jatuh maqam. Bertaubat dengan Allah, maqam naik kembali. Itu bukan cerita bab syariah. Cerita bab syariah, cerita bab Islam, iman, ihsan. Cerita bab Islam murtad, jatuh daripada Islam kepada kafir, wal iyazabillah. Oh, bukan waktu. Lupa kepada Allah sesaat, murtad agama. Tengok lembu tak ingat Allah, murtad, kafir. Ada ajaran seumpama ni. Saya pernah tertipu dengan ajaran yang seumpama ni. Saya sendiri pernah tertipu dengan ajaran yang seumpama ni. Masa tu duduk pondok sudah 3 tahun, tapi masih lagi tidak boleh menilai salahnya ajaran tu, karuknya ajaran tu. Tak ada nak nilai. Teguh saya sudah berpesan, jangan pergi ke satu tempat dia ajar ajaran salah. Tak, itu sudah pesan. Tapi penilaian kita, penilaian yang tidak matang. Penilaian tidak matang. Macam mana penilaian yang tidak matang? Penilaiannya, mana ramah, tepat mana hak ramah. Hak tu guru ni, hak kata di sana tu salah, ramah dan nak murid dia, tak ramah. Hak tempat dikatakan jangan pergi tu, salah tu, ramah. Penilaian tak matangnya, hak ramah tu betul. Ke macam mana kita nilai? Kalau kita nilai gitu, tak matang lah tu. Jadi macam mana boleh kata salah, ramai orang. Pandai ni. Jadi saya pesan dah, jangan pergi salah. Tapi pergi juga, dah ingat pada Allah, kafir, murtad. Allah takutnya lah. Dah kafir murtad ni, ya Allah, macam mana ni, macam mana nak ingat macam mana kita orang awam hak dosa banyak. Kalau kita
tekan. Hak di luar keupayaan kita, faham tak? Putus mana-mana orang, syok mana-mana orang, geteng lah jawapan dia. Tahu geteng? Putus mana-mana orang, syok mana-mana orang, syok wayar lah. Geteng lah. Ada geteng? Faham geteng? Ambil tank tu bubuh wayar ke tali ke bubuh belakang, lepas tu bunyi enjin. Hati tank tu orang apa tu, isim. Jadi tak siuman. Sebab apa? Tekan perkara yang tak mampu, di luar keupayaan kita. Kenapa tekan? Takut ni lupa Allah kafir. Saya pernah terpedaya dengan pengajaran seumpama ni, tempat yang cukup ramai orang. Berpindah ke Pondok Pasir Tumbuh, alhamdulillah, kelas pertama saya pergi kepada pengajian almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru. Kelas pertama almarhum tu baca kitab hikam, almarhum tu baca kitab Adurun Nabi. Kelas pertama Tugu Hura berkaitan dengan murtad maqam. Tu kelas pertama. Dengar gitu go Allah lah. Apa? Terungkai. Perkara yang duduk ni, duduk stres terungkai. Dengar kata murtad ni, takut sangat-sangatlah. Murtad wal iyazabillah, takut sangat-sangat, lupa akan Allah murtad. Tapi saya pergi kelas yang pertama, kalau bicara nak kita hakikah, hikam ke Adurun Nabi ke, sebut kata murtad maqam. Sebut kata syirik maqam. Sebut kata dosa yang amat besar, dosa hakikah, bukan dosa syariah. Letak molek. Mana apa? Terukar. Hak duduk ni, duduk terpedaya dengan ajaran karut. Lepas tu sampai sekarang saya sentiasa peringat, sebab pengalaman sendiri. 3 tahun duduk pondok, masih lagi boleh terpedaya. Terpedaya dengan penyampaian pandai, lembut, beralus. Tambahan pula, kalau hampir-hampir nak menangis pula, rebah riba lah nak murid. Ada ni. Ramai pula orang turut. Terpedaya gitu lah. Salah sangat-sangat. Ada ni. Murtad maqam, jatuh maqam, bertaubah dengan Allah. Taubah daripada ghafalah. Kita bicara syariah, taubah daripada zunub, dosa-dosa syariah, sama ada dosa zahir ataupun dosa batin. Hak ni hak kita duk bergeloman. Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, ni hak kita bergeloman. Dosa hati, riak, ujub, takabur, ni hak duk bergeloman. Nak cerita bab dosa ghafalah, tak ada bicara hak tu. Ghafalah apa? Lalai, lupa. Syariah tak salah. Tapi sampai maqam muqarrabin, lupa satu kesalahan yang besar. Mereka pun segera bertaubah. Taubah pun ada kedudukan. Ini kita bicara zuhud, ada kedudukan. Bicara khauf, takut akan Allah pun ada kedudukan. Jangan campur aduk. Bicara berkaitan dengan syukur, ada kedudukan. Bicara berkaitan dengan ikhlas, ada kedudukan. Bicara tawakul, bicara mahabbah, kasih akan Allah, ada dia punya kedudukan yang berbeza. Ikhlas peringkat mukhlisin, ikhlas peringkat muwahhidin, ikhlas peringkat muhibbin. Kita bicara syariah, ikhlas peringkat mukhlisin. Wa amal ibadah kerana nak pahala, wa amal ibadah nak syurga.
ijma' ulama ikhlas, peringkat mukhlisin. Adapun peringkat muwahhidin, orang sampai tauhid khas, tauhid aulia, wa amal ibadah nak pahala, wa amal ibadah nak kepada syurga, itu nafsu. Orang yang jahil, orang yang ghafalah, yang lalai, orang yang tidak kasih akan Allah, orang yang tidak makrifah akan Allah. Itu bicara kitab hikam syarahan Taqu Pulamani. Tu nafsu belaka tu, nafsu nak syurga. Kenapa? Kerana dalam syurga makan sedap, kerana dalam syurga ada bidadari. Itu semua nafsu. Dia panggil nafsu ukhrawi, nafsu bangsa akhirah. Salah lagi nafsu tu, nafsu belum mati dia panggil. Ada ni nafsu ukhrawi, nafsu tu. Orang yang seumpama tu orang jahil, orang yang ghafalah, lalai daripada Allah, orang yang tidak kasih akan Allah, orang yang tidak makrifah akan Allah. Tidak kasih. Kalau kasih akan Allah, wa amal ibadat nak Allah lah, bukan nak makhluk Allah. Syurga tu makhluk Allah, bidadari tu makhluk Allah. Syurga tu barang milik Allah, bidadari tu barang milik Allah. Orang yang kasih akan Allah, nak Allah, bukan nak barang dia. Pandai ni. Tidak kasih akan Allah, tidak sampai mahabbah khasah, mahabbah aulia. Tapi kita buat amal ibadah syariat, dia panggil kasih akan Allah dah, comel loteh dah. Tiada makrifah akan Allah, makrifah khasah, makrifah aulia. Makrifah fardu ain tu awal-awal ngaji sifat 20. Itu makrifah syariah. Tiada makrifah mana apa, tak siapa makrifah aulia. Tu. Pada ni. Tapi nak kita hikam syarah Taqu Pulamani sendiri menyatakan wa amal ibadah nak syurga, nak bidadari, nak apa, ijma' ulama ikhlas, ikhlas peringkat syariah dia panggil. Itu peringkat kita. Saya tak dak syurga bidadari tu. Saya Allah je. Tu kalau sebenar tak bunyi pun. Tu hak khoyal. Tu hak khoyal tu. Mana kita kena letak molek. Hak ikhlas peringkat syariahnya macam mana, peringkat hak muwahhidin muhibbin, tu cerita bab maqam. Cerita bab tawakul kena letak molek. Tawakul peringkat syariahnya macam mana, tawakul peringkat aulianya macam mana. Tawakul peringkat aulia umpama mayat dengan yang memandikan mayat. Tu macam mana mayat bunyi kedok, orang mandi uak dia tu, mandi pusing, bunyi tak mayat? Tu tawakul tu lah. Kalau mayat bunyi, larilah tukang mandi. Senyap. Apa? Senyap dik. Apa dak senyap dik? Pas senyap dik. Ni ayat tubuh saya ni. Senyap dik mayat tu. Ini tawakul peringkat aulia. Senyap, tak bunyi atas tadbir Allah sepenuhnya, tak bunyi. Pada ni, jangan lakon. Tawakul peringkat syariah ada rukun dia. Apa rukun dia? Kena usaha. Tu rukun tawakul peringkat syariah. Rukun tawakul peringkat syariah, dia kena ada usaha. Kalau tidak ada usaha, tak panggil tawakul. Tak panggil tawakul, dia panggil umniyah. Angan kosong yang dicela pada syarak. Tapi sampai peringkat tawakul peringkat aulia, memang senyap di, tak bunyi sepatah pun, tak gerak sepatah pun, umpama mayat dengan yang memandikan mayat.
hati sepenuhnya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bicara kedudukan. Dalam penuh bagi hati ni dia akan bahagi juga pembahagian. Tawakul sendiri didatangkan. Tawakul umpama yang didakwa dengan peguam. Maknanya yang didakwa diserah pada peguam untuk bela akan perkara yang didakwa kepada dia, tapi dia tetap selalu bertanya kepada peguam dia. Itu tawakul dah tu. Pembandingan. Tawakul anak dengan ibu. Tu hak pertengahan. Maknanya anak ni sangat-sangat ada ibu, okeylah, tapi pergantungan dia pada ibu. Contoh, kalau pergi pada tawakul umpama mayat dengan yang memandikan mayat. Mayat dengan memandikan mayat ni biasa dijadikan sebagai ceramah. Kita kena tawakul umpama mayat dengan yang memandikan mayat, senyak dik buat ceramah. Itu tawakul peringkat aulia. Jangan duk ceramah gitu, tak tercapai. Tapi orang ni jadi sebab apa saat cara ceramah seumpama tu, dia buat lakon, dia buat khoyal, dia buat senyak je dia. Konon-konon yang mengajar ni, tapi jelas sebenarnya buat lakon kat luar je. Ni faham tak? Jadi dalam pembicaraan sifat-sifat kepujian ni pun kena letak molek, kena susun molek. Tadi taubah, takut, ini bicara zuhud. Benci hati, berpaling hati daripada dunia. Benci hati macam mana, berpaling hati macam mana. Kita benci kepada duit, kita benci kepada harta benda kita, benci. Hati kita berpaling pada ni. Sekurang-kurangnya tawakul peringkat awam, benci hati daripada dunia yang diharamkan, berpaling hati daripada dunia yang diharamkan. Itu sekurang-kurang. Banyak mana pun tapi haram, benci, berpaling hati. Tak telio pun ni tawaran ni bukan tawaran sedikit-sedikit ni, tawaran besar ni. Nak dapat tawaran besar seumpama ni bukan sentiasa dapat peluang ni. Jarang-jarang dapat tawaran yang besar seumpama ni. Itu haram. Hati benci. Orang tawar tu benci, awal-awal benci dah. Besar ni, banyak ni peluang keemasan ni, peluang hak datang, payah nak mari peluang seumpama ni. Tu haram, rasuah contohnya. Benci, berpaling. Ni zuhud peringkat orang awam. Tapi kalau dunia, duit, harta benda yang halal, no. No. Pada ni tak benci hati, tidak berpaling hati, maknanya zuhud awam, zuhud syariat lepas dah. Tapi hati itu masih lagi kasih kepada dunia, hati masih lagi bersama dengan dunia. Maka hati yang seumpama ni akan terhalang daripada sampai maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati yang seumpama inilah yang sukar untuk hadirkan khusyuk di dalam sembahyang. Bila hati kasih akan dunia, hati bersama dengan dunia, maka nak dapat khusyuk dalam sembahyang macam mana? Badan ni maknanya tidak ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan ni maqam atas ni, tetapi ada kedudukan di sisi maqam syariah. Sebab apa? Sebab hati dia benci dan berpaling daripada dunia yang diharamkan. Syariah dia comel dah, syariah dia baik dah. Tu tanda ni, selamat dah pada hari akhirah, tak akan ke neraka Allah pada hari akhirah. Tetapi nak dapat darajah syurga yang tinggi bergantung kepada kedudukan masing-masing di
di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi selamat dah daripada neraka Allah Subhanahu wa taala apabila hati benci dan berpaling daripada dunia yang diharamkan. Tapi oleh kerana di hati itu masih lagi kasih akan dunia yang halal, hati masih lagi bersama dengan dunia yang halal, maka hati akan terhalang untuk naik maqam muqarrabin, maqam orang yang hatinya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Terhalang daripada maqam muqarrabin itu atas susunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya maqam syariah kita betul, kedudukan syariah kita betul, akidah comel, semayang bang comel, tanggungjawab dengan keluarga, selesaikan molek. Tu kewajipan syariah. Jangan duk cerita maqam, anak bini tak peduli. Cerita maqam, ramai orang sekarang ni cerita maqam, berzikir, bertariqah, naik maqam, tapi tanggungjawab dengan anak bini, fardu ain anak bini macam mana dia tak peduli pun. Ni bukan ni syariat pun tak lepas nak duduk maqam hakiki, maqam di sisi Allah macam mana, maqam syariah pun tak lepas laginya. Tengok banyak ni orang yang istijal, orang yang gopoh. Orang gopoh dalam kitab Minhajul Abidin, gopoh antara sifat kecelaan, gopoh antara sifat kecelaan dan menjadi peluang besar syaitan menipu daya anak Adam. Gopoh, suruh belajar molek baik ilmu syariat, lambat nak sapa ke Tuhan. Jaga molek amal syariat, lambat nak sapa ke Tuhan. Dia nak cepat, dia pun pergi pada zikir, pergi pada tariqah, syariat pun tak lepas, kewajipan-kewajipan pun tak lepas. Ini orang yang istijal, golongan mustajilun, orang yang gopoh. Dan kita minhat sifat kecelaan dan peluang besar syaitan menipu daya anak Adam. Kenapa ni? Kita setangga. Dia panggil apa? Step by step. Dia kata setangga, rebah tangga bila nak sampai ke Tuhan. Dia main gitu pula. Sekarang ni tak main tangga dah, dia kata. Lepas tu macam mana? Lift. Masuk dalam lift, tekan, sapa. Kita orang tua main ke tangga, rebah tangga, dia kata. Kita orang tua ni nak mati dah kitanya. Bila nak sampai ke Tuhan kalau main duduk tangga. Lepas tu macam mana? Lift macam mana? Ikut dia. Ikut dia. Ada ni di fakar orang tengok, ya sungguh main duk belajar sifat 20, duk belajar bab syarat rukun semayang, duk belajar bab taubah, duk bicara bab qada semayang, qada puasa. Bila ni golongan yang gopoh. Peluang besar syaitan menipu daya anak Adam. Maknanya duduk tangga tu molek, syariat biar kemah molek. Ni kita bicara bab syariat. Sifat-sifat kecelaan, sifat-sifat kepujian ni kita kena faham molek. Kalau kita bicara zuhud, benci akan dunia, berpaling hati daripada dunia, kita nak faham macam mana? Kita nak faham macam mana? Macam mana kita benci akan dunia? Siang malam kita cari dunia. Macam mana kita nak berpaling daripada dunia? Siang malam kita cari dunia. Kita cari apa? Itu duduk kerja, cari dunia. Tapi cari dunia tujuan untuk menyempurnakan nafkah wajib. Tapi nafkah wajib tak banyak. Nafkah wajib tak banyak. Tapi kita cari banyak-banyak, nak meluaskan nafkah keluarga yang hukumnya sunat. Di nafkah wajib ini lebih kurang je nafkah wajib ni. Hak banyak kita ni beri nafkah kepada keluarga, nafkah yang luas. Itu nafkah yang sunat. Meluaskan belanja keluarga itu nafkah yang sunat. Itu sedekah yang paling lebih. Ada ni.
Cuma kita ni sebagai suami, sebagai ayah, kita tak tahu mana hak wajib atas kita. Sebab tu kita ni bini minta, anak minta, turut habis-habis. Sebab kita ingat wajib. Kalau tak beri kau, tu berdosa lah. Hak dia minta tu bukan hak wajib dahnya. Hak wajib lepas lama dah. Hak dia beri tu hak sunat belaka. Tapi dah kita sebagai suami tak tahu hukum, tak tahu setakat mana nafkah wajib hukum pekoh, tak tahu hukum pekoh. Tapi tak apalah, kita meluaskan belanja keluarga. Itu nafkah yang sunat, itu sedekah yang pahala besar. Ada lebih lagi, kita buat simpanan untuk kemudahan di masa akan datang. Sipang apa duduk jauh-jauh sangat, panjang angan-angan, tak ingat akan mati. Kena bicara pula hak simpanan untuk akan datang. Hak mana kau hak dipanggil panjang angan-angan, yang tidak ingat akan mati, kena bicara pula situ. Sampai tahap langsung tidak ada simpanan, sampai tahap infak sekalian. Itu maqam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Infak separuh, itu maqam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini panjang bicara pula. Simpanan pula, simpanan untuk lama mana? Ni simpanan kita ni seolah-olahnya untuk 7 keturunan dah. Dah sampai lagi tu. Simpanan, ada orang dia punya cerita, kalau hidup saya 80 tahun, banyak mana yang saya kena simpan. Dihitung sebegitu no. Sebab apabila dia punya perancangan, kalau anak tidak peduli, kena duduk rumah kebajikan hak swasta, sebulan-sebulan nak bayar berapa, dihitung sampai gitu. Dia punya perancangan kalau anak tak peduli. Wah, sampai masa anak tak peduli sungguh lah. Sebab apa? Kedeku duk kacang lebih-lebih sangat. Ada ni, ada hak dia. Itu bergantung kedudukan hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ni, jangan mudah-mudah pula. Hak mana ada duit simpanan, buat keluar semua, infak sekalian. Hak tu tahap mana pula? Kita hak ada dalam kad bank kita, jumpa mesin ATM, kita buat keluar semua, kita pun sedekah perhabis, sampai makam dok kitanya. Akhirnya tak lena tidur lah pulaknya. Sebab apa? Sebab tak letak kedudukan molek. Inzil manazilaha, Nabi kata, letak dengan tahap masing-masing, jangan lompat-lompat. Inzil manazilaha, letak pada tahap masing-masing, sedikit atas susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pentingnya syariat kita, akidah kena comel molek, ibadah kena comel molek. Ni bicara bab hati. Hak tahap-tahap macam mana, zuhud tahap mana. Ni sebagaimana pembicaraan dahulunya, sifat kecelaan, dibicara pula satu-satu tahap. Bakhil mana dicela pada syarak, bakhil mana yang tidak berdosa tapi merugikan syarak. Kasih akan dunia yang dicela pada syarak, kasih akan dunia tidak dicela pada syarak tetapi merugikan akhirat. Dia ada pembicaraan pada ni. Riak pula, hak riak sepenuhnya, hak riak bercampur dengan keikhlasan. Dalam wa'amal ni ikhlas kerana Allah, tetapi ada sedikit sebanyak kerana dunia. Kerana Allah, tetapi ada sedikit sebanyak kerana dunia. Jadi riak bercampur dengan ikhlas. Pembicaraan dia macam mana pula? Sebab nak dapat ikhlas solid 100% ni lah atas kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil ibadah kerana Allah, tapi kalau orang ramai tengok rasa semangat sikit. Ada ni.
Kita nak tahu ikhlas kita setara mana, macam mana kita masa PKP. Macam mana kita masa PKP? Kita selama ni berjemaah. Masa PKP kita berjemaah ke tidak? Berjemaah macam mana? Masjid, surau ditutup. Berjemaah di rumah lah. Berjemaah ke tidak? Berjemaah di rumah. Masa di masjid dahulu kita qabliyah, ba'diyah lengkap. Ketika berjemaah di rumah, qabliyah, ba'diyah macam mana? Ketika kita berada di masjid tarawih 20 rakaat, kita tarawih di rumah macam mana? Boleh 20 rakaat, lapang je. Jadi kenapa berbeza? Ketika di masjid 20, ketika berjemaah tarawih di rumah lapang. Kenapa berbeza? Ini kekuatan dalaman kita rendah. Hak hebat laginya, selama ni tarawih 20 rakaat, masa PKP tak buat tarawih. Ada tak buat tarawih? Tak tarawih. Dok dia kata. Dok. Ada hak tarawih tapi tarawih seorang-seorang. Kenapa seorang-seorang? Kita berkeluarga. Berjemaah lah. Pada ni. Kenapa dia gitu? Sebab keikhlasan kita tu. Depan orang ni jadi semangat lebih sikit. Maknanya apa tu? Di situ ada campuran riak kerana orang. Atau kena perici satu-satu tu. Ada ni. Mana kita bicara kedudukan syariah kita ni, yang kita duk mujahadahnya kedudukan syariah kita. Syariah dalam bab zahir kita, syariah dalam bab hati ni. Hak bab pegangan nombor 1. Hak tu tak gerak. Hak tu tetap dah tu. Hak tu kena selesai awal-awal. Dalam bab pegangan hak tu kena selesai awal-awal. Kena solid dalam bab pegangan. Solid dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mari bagai-bagai fahaman-fahaman yang terpesong daripada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, kita tetap dah. Tetap dah kita je. Tak berak dah. Atau nombor 1. Atau bab pegangan. Ada ni. Sebab dalam bab pegangan level lain. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin bicara bab taubah. Kita dalam kitab Penaubah Bagi Hati ni dia pergi kepada taubah dosa dengan Allah. Taubah dosa dengan Allah meninggalkan kefarduan. Taubah dosa kita dengan Allah, kesalahan berkait dengan anak Adam. Dan kitab Minhaj dia mulai bicara taubah daripada dosa usuluddin. Tu level lain. Dosa usuluddin, dosa pegangan. Dosa usuluddin pecah 2. Dosa usuluddin pegangan yang kufur. Dosa usuluddin pegangan yang bid'ah, pegangan Mu'tazilah. Taubah tu dulu. Pergi kepada dosa furu'uddin, dosa cabang agama, dosa dengan Allah, dosa tinggal sembahyang puasa, dosa dengan anak Adam, itu dosa furu'uddin. Ada ni. Tapi dalam kitab Penaubah tidak cerita gitu. Dia terus pergi kepada hak dosa 3 bahagian, hak berkait ni dosa furu'uddin. Dan kitab Minhaj dia asingkan dosa usuluddin level lain, dosa furu'uddin cabang agama level lain. Batulah bab usuluddin hak tu kena clear molek. Yang kita duk mujahadah ni hak furu'uddin cabang agama, syariat zahir kita macam mana, syariat batin kita macam mana, hak yang kita duk mujahadah. Ada ni. Syariat zahir ni termasuk tanggungjawab nah. Kita sebagai ibu bapa besar tanggungjawab. Kita sebagai suami besar tanggungjawab. Bila disebut kesalahan ibu bapa, jangan duduk cerita sangat kesalahan ibu bapa. Kita kena cerita. Sebab ibu bapa ni siapa? Kita lah ibu bapa. Kita kan ibu bapa ke kita ni? Kena nampak ibu bapa kita yang terdahulu saja dah kita. Kita sekarang ni sebagai ayah. Kita sekarang ni sebagai ibu. Bila sebut kata dosa ibu bapa, hanya nampak ibu bapa atas. Dah kita. Kita ni sebagai ayah, macam mana kita ajar ilmu agama kepada anak-anak kita? Sebagai ibu, macam mana ajar ilmu agama kepada anak-anak? Tu.
Lepas tu kalau hak ibu bapa kita terdahulu, mereka sudah tidak ada, kitalah yang sentiasa doa keampunan kepada mereka. Kita duk belajar fardhu tauhid, pekor tasawuf, pahala besar pahala mereka. Itulah peranan kita, jasa kita sebagai seorang anak. Belajar fardhu tauhid, pahala besar, ibu bapa kita dapat pahala. Kita belajar fardhu pekor tasawuf, pahala besar, ibu bapa kita dapat pahala. Kita berpegang dengan akidah sebenar, pahala besar, ibu bapa kita dapat pahala. Ibu bapa kita dulu banyak cuai, banyak kesalahan, kita minta ampun dengan Allah. Ada ni. Selagi dunia belum kiamat, orang yang sudah meninggal masih lagi luas dia punya harapan dia. Selagi dunia tak kiamat. Sebab apa? Anak cucu masih lagi hantar pahala pada mereka, sedekah jariah masih lagi diambil manfaat. Kiamat je habis dah lah, tutup dah bila kiamat. Ada ni. Tapi kesalahan kita kena akui. Kita sebagai bapa kena akui. Kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Gitu. Ini kita bicara bab syariah. Syariah zahir, syariah batin. Bab usuluddin kena clear, kena kemah, kena mantap dalam bab usuluddin. Yang keempat sabar. Yang keempat sabar. Mana sabar yang wajib, mana sabar yang sunat. Kena bicara pula situnya. Sabar yang wajibnya mana, sabar yang sunatnya mana. Sabar yang wajib, sabar pada mengerjakan kewajipan, sabar pada meninggalkan maksiat, sabar atas ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, itu sabar yang wajib. Sabar yang sunat, sabar ketika mengerjakan amal yang sunat, sabar pada meninggalkan perkara yang makruh, sabar daripada membalas, jangan balas. Orang kata apa pun senyap, jangan balas, sabar. Tapi itu sabar yang sunat, bukan sabar yang wajib. Kita diharuskan membalas. Kita diharuskan membalas. Dalam membalas tu kita kena sabar. Balas biar seumpama. Balas biar seumpama. Iza tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum. Apabila melampau atas kamu, maka kamu melampau atasnya dengan seumpama. Jangan lebih, seumpama. Tu kalau kita nak balas boleh, tapi sabarnya sunat. Jangan nak balas seumpama. Kamu ni bodoh kamu tu. Balas seumpama. Jangan lebih. Kamu ni bodoh, mu tu bodoh ngebengong. Tu dosa kita ni. Sebab apa? Bengong tu kita lebih pula dah. Dia kata bodoh sudahlah. Tapi wa antasbiru khairul lakum. Faham kata? Dan jika sabar, itu lebih baik bagi kamu. Sabar, jangan balas. Hak comel laginya, idfa billati hiya ahsan. Itu lebih baik. Kita apa ni? Kita buat baik kepada mereka. Tu pandai ni. Orang kata apa-apa, kita kata baik ke dia. Jangan kita kata apa pun. Orang buat apa-apa, kita tolong dia. Tu idfa billati hiya ahsan. Itu lagi baik. Contoh orang ni jiran ni kalau disapu-sapuh adalah dia masuk dalam pagar orang sebelah. Ada pesen tu. Jangan main sekarang. Orang ada CCTV sekarang. Tahu? Orang sekarang kan CCTV sekarang ni. Lepas tu macam mana? Sabar. Tak suruh balas lah. Nak balas? Kalau kita sabar, boleh pahala sunat, pahala besar. Nak balas seumpama lah. Jangan pula kita ambil hak dia masuk dalam pagar kita, kita ambil hak dapur kita pula, kita bubuh dalam pagar dia. Tu dosa kita. Seumpama dia. Nak comel, jangan balas, sabar. Nak comel, kita buat kuih atau kuih ke dia. Gitu. Akhirnya dia pun malulah. Dia buat pelik-pelik, tapi orang sebelah tak ada balas pun.
Hak sapuh dia masuk tu dia ambil, dia buang sendiri, balas tidak sabar, dia buat baik pula atau kuih pula, akhirnya akan mati gitu je lah, akan mana ni, akan terpadam gitu je. Pada ni tapi sabar daripada membalas itu sabar yang disunatkan, bukan sabar yang wajib. Mana kena satu-satu tu. Sabar wajib, sabar pada mengerjakan kewajipan, sabar pada belajar fardu ain, itu sabar yang wajib. Sabar pada meninggalkan maksiat, itu sabar yang wajib. Sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan, dengan ada bagai-bagai penyakit, itu sabar ketika menghadapi bala ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, itu sabar yang wajib. Kita mengerjakan ketaatan, kita kena sabar pada permulaan tu. Nak buat kebajikan tu kena sabar. Nak mula belajar kena sabar, nak mula buat ibadah kena sabar. Ketika buat kebajikan tu kena sabar, dalam belajar kena sabar, dalam buat ibadah kena sabar. Selesai dah kena sabar. Hak kita belajar tu, hak kita buat amal tu, kita sabar. Selesai dah, tak sudah cerita kat orang lah, tak sudah sum'ah lah, kena sabar. Lepas tu dia panggil sabar ketika permulaan mengerjakan kebajikan, sabar di dalam mengerjakan kebajikan, sabar selepas selesai mengerjakan kebajikan. Kena sabar. Sebab apa? Mari di hati ni nak cerita. Sabar. Apa sabar ni? Tu sabar. Sabar ni rabat ni ikat. Sabar ni habas ni kurung. Itu asal dia. Kita juga sabar ni tu sabar. Yang tua kita kata apa? Senapah. Dia kata gitu. Senapah. Faham tak senapah? Sebab apa? As-sabru, Nabi kata as-sabru inda sadmatil ula. Ada sabar yang sempurna, sabar ketika mula-mula Tuhan uji. Tu. Ketika mula-mula Tuhan uji, itu sabar yang sempurna. Tu orang tu kita kata senapah. Kalau di awal tu kita sabar, kok depan ringan je kita sabar. Pada ni bukan senapah, sabar sekejap lepas tu kita gomoh. Bukan, jangan salah faham ni. Kita diuji senapah, lepas tu kita pun gomoh gitu. Senapah dengan bahawa kalau di permulaan diuji kita sabar, kok depan tu ringan. Pada ni hak mula-mula tu kita melenting. Lepas tu barulah kita urut dada. Allah, astagfirullahalazim, kenapalah tadi tak lekat sabar ketika mula-mula tu. Lepas tu kita kata senapah tu ketika mula-mula tu. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar yang sempurna, Nabi kata sabar di ketika permulaan diuji tu. Pada ketika permulaan tu, ni kadang-kadang ni ketika tu kan orang nasihat sabar, keling marah. Tak kena ke dia. Kalau kena ke dia super je, dia kata. Dia urut lama dia pun tenang. Nampak dia tenang. Dia boleh terima dah kenyataan. Tapi tadi mula-mula bergelepar lah. Maknanya kesabaran dia ada, tapi kesabaran yang tidak sempurna. Tak ada sabar ni siapa kesudah lah. Siapa kesudah dia melenting, siapa kesudah dia marah, siapa kesudah dia tak diterima kenyataan. Ni tak ada sabar langsung. Ketika memula Tuhan uji, terlucuk kesabaran, tetapi akhirnya dia tenang. Mana apa tu? Ada dalamang ni. Tapi masa mula-mula tu tak sempat nak kawal. Hak mula-mula tu lah. Hak kata senapah tu. As-sabru inda sadmatil ula. Jadi pembicaraan sifat-sifat kepujian ni kita kena hadam molek, kena masuk molek. Sebab taubah sepanjang masa, takut akan Allah sepanjang masa, zuhud sepanjang masa,
sabar, syukur, ikhlas sepanjang masa, tawakal sepanjang masa, redha dengan qada Allah sepanjang masa, ingat akan mati sepanjang masa. Adapun hak hukum zahir, sembahyang bukan sepanjang masa, puasa setahun sekali. Pandai ni. Hak pekok bukan sepanjang masa. Ni hak ketaatan batin ni sepanjang masa. Sebab itulah kitanya hak sifat-sifat kepujian ni satu-satu tu kita kena masuk molek. Satu-satu tu kena masuk molek. Sebab apa? Sampai ke mati ni. Amalan kewajipan ni sampai ke mati. Hak bahagian pekah sampai ketika puasa, tak ada dah puasa, tak wajib dah puasa. Bayar fidyah je, tak payah puasa dah. Sampai ketika sebab tak mampu nak puasa. Ni dak ni sampai ke mati ni. Taubah, khauf, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakul, redha dengan qada Allah, ingat akan mati ni. Hak ni sampai ke sudah. Sepanjang masa dan sampai ke mati. Taat batin ni, taat batin. Jadi ilmu kena mantap molek, kena kemah molek, kena sentiasa mengulangi. Orang mengajar kena sentiasa mengulangi ilmu pengajaran. Orang belajar kena sentiasa belajar. Orang mengajar, dia kena sentiasa mengajar. Sebab apa? Bukan ajar orang, ajar diri sendiri. Ada ni. Mana pun orang mengajar kena sentiasa baca kitab tasawuf. Ini pesanan untuk guru saya. Kitab Penuh Hati kena mengajar sentiasa. Kitab Minhajul Abidin kena mengajar sentiasa. Mengajar kena ajar sentiasa. Nak belajar, tak ada peluang dah nak belajarnya. Kalau boleh belajar, sentiasa belajar. Tak ada peluang nak belajar, sentiasa mengajar hak ilmu-ilmu hak pada ain ni tasawuf. Sebab apa? Sebab itu hak kita kena sentiasa mantap. Ilmu tu sentiasa mantap, kena hadam molek, kena masuk molek. Dalam bab ketaatan batin ni hak ijma' ulama belaka ni. Bab ketaatan zahir, hak ni khilaf, hak ni kata wajib, hak ni kata sunat, dalam bab fiqh. Tapi dalam bab tasawuf ni semua ijma' ulama. Taubah ijma' ulama, sabar ijma' ulama, syukur ijma' ulama, ikhlas ijma' ulama. Tak ada kata setengah ulama ikhlas sunat, tak ada. Ini kewajipan yang ijma' ulama. Ketaatan batin antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan zahir orang nampak. Hak nampak ni kita cara ni. Hak batin kita dengan Allah, hati kita tak cara. Sebab apa? Orang tak puji kita, sebab orang tak tahu kita taat batin. Kalau hatinya batin bersifat dengan sifat cela pun orang tak tahu, orang tak cela, orang tak kata apa sebab orang tak tahu. Jadi terkadang kalau kita tak ada keikhlasan, kita hanya comel zahir je. Hak hati kita tak peduli. Sebab kita kira pandangan orang, pujian orang, sanjungan orang, orang memuliakan akan kita. Tapi inilah tempat penilaian, tempat tilik Allah, hati kita masing-masing. Jadi nak pelihara hati daripada sifat kecelaan, nak menghiasi hati dengan sifat kepujian, ilmu kena kemah molek. Ambil molek ni dalam kitab penawar bagi hati. Dan yang kelima syukur, dan yang keenam ikhlas, dan yang ketujuh tawakul, dan yang ke-8 kasih akan Allah, dan yang ke-9 redha dengan qada Allah, dan yang 10 mengingat akan mati. Satu-satu akan dibicarakan, tapi bicara dulu permulaan. Bicara dulu cara kasar, insya-Allah satu-satu bab nanti akan dibicara secara terperinci. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.